Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Yang Dihormati Puan Rosnah binti Abdul Rahman selaku pensyarah untuk subjek TITAS dan rakan-rakan sekalian yang saya sayangi. Saya Muhammad Saiful Sarhan bin Kamaluddin. Student ID saya 202201040066 ingin memohon izin untuk membuka tirai bagi perbincangan berkenaan tamadun Cina. Seperti mana yang kita ketahui, tamadun Cina telah wujud dari proses evolusi kesuburan lembah Sungai Kuning Huanghe kira-kira 4,000 tahun yang lampau. Kemunculan negara kota di lembah sungai tersebut dibuktikan dengan penemuan bandar purba iaitu digelar sebagai Anyang. Dengan penemuan bandar ini telah membongkar rahsia kehidupan manusia awal dalam tamadun ini. Mereka pandai bercucuk tanam, membela haiwan ternakan, berjual beli dan mengamalkan kepercayaan sendiri. Dari situlah kemunculannya pula budaya masyarakat Cina yang sangat unik. Tulisan dan kemunculan ahli falsafah Confucius dan Taoism menjadi salah satu cabang penting dalam tamadun Cina. Kegigihan Shishwanti dalam era dinasti Qin dan kemunculan dinasti-dinasti agung selepas itu seperti dinasti Han dan Tang melengkapkan lagi kegemilangan tamadun Cina sehingga melengkapkan bangsa mereka sebagai bangsa bertamadun di dunia. Justru itu, saya ingin membincangkan mengenai sumbangan Cina dalam peradaban dunia sehingga hari ini. Dalam maklumat yang akan diterangkan oleh rakan-rakan saya yang lain, termasuklah sumbangan tamadun Cina dalam bidang ketenteraan, pendidikan dan juga astronomi. Selain itu juga, kami akan membincangkan mengenai sumbangan tamadun Cina dalam bidang matematik dan sains yang sehingga kini juga masih digunakan pakai. Encik Ravi, bolehkah anda menerangkan sedikit berkenaan sumbangan tamadun Cina dari sudut ketenteraan dan pendidikan? Dengan segala hormatnya, dipersilakan Encik Ravi untuk menerangkan. Terima kasih. Terima kasih Cik Saiful. Nama saya Ravi Chandran. Student ID saya ialah 2022010464. Hari ini saya nak bincang tentang sumbangan tamadun Cina dalam peradaban dunia iaitu bidang ketenteraan. Setiap tamadun yang gemilang sebenarnya tidak terkecuali daripada peperangan. Ini termasuklah tamadun Cina yang mana peperangan telah berlaku sejak dinasti Xia dan Shang lagi. Hal ini telah menyebabkan para pemimpin setiap dinasti pada ketika itu berusaha untuk mencari jalan penyelesaian bagi memastikan dinasti yang dibina tetap utuh. Lantaran itulah sistem ketenteraan tamadun Cina telah berkembang dan memberikan banyak manfaat dan faedah sehingga hari ini. Sebagai contohnya, strategi perang yang diperketikan oleh Sun Tzu dikenali sebagai The Art of War. Karya ini telah digunakan sebagai strategi bisnis di seluruh dunia pada masa kini. Selain daripada itu, bidang ketenteraan tamadun Cina juga telah memberi sumbangan dalam penciptaan bahan letupan. Bahan letupan telah dihasilkan oleh ahli kimia Cina pada kurun ke-7 apabila ahli-ahli kimia Taoism berjaya mencampurkan potasium nitrat dengan sulfur dan karbon. Ini merupakan satu sumbangan yang besar dalam bidang ketenteraan dan memberi manfaat kepada dunia pada hari ini. Pada zaman dinasti Tang, bahan letupan telah digunakan dalam peperangan. Meskipun peperangan yang berlaku menyebabkan banyak kerosakan yang berlaku, namun begitu ianya juga membawa kepada penemuan yang dapat memberi manfaat dalam bidang ketenteraan. Selain daripada ketenteraan, sumbangan dalam bidang pendidikan juga memain peranan. Bidang pendidikan di China berkembang mengikut dinasti-dinasti yang memerintah. Hampir ke semua dinasti mengamalkan dan menggunakan corak pendidikan yang sama berdasarkan pada prinsip yin dan yang menjadi asas kehidupan manusia khususnya masyarakat Cina. Sehingga kini ia berjaya mewujudkan keharmonian dan kestabilan di samping melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan mengutamakan pendidikan. Semasa pemerintahan dinasti Tang sudah terdapat beberapa buah universiti yang telah berjaya melahirkan para cendekiawan dan bijak pandai.
Sistem pendidikan di China berada di kemuncaknya sewaktu pemerintahan Maharaja Xuanzong dengan menemukan Hanlin yang bertujuan mempertemukan ahli-ahli akademik negara. Dengan demikian, tamadun China terbukti merupakan antara tamadun yang berjaya membawa masyarakat China ke mata dunia melalui sistem pendidikannya yang teratur dan sistematik. Melalui cara pendidikan yang sistematik, China melangkah setapak ke hadapan dengan memperkenalkan sistem peperiksaan awam, satu mekanisme untuk memilih individu yang bijak dan bagi membantu pentadbir negara. Sistem peperiksaan ini sehingga sekarang telah dicontohi hampir di seluruh dunia. Berhubungan di antara Inggeris dan China umpamanya telah memberikan kesan di mana satu bentuk sistem peperiksaan awam yang meniru SPA di China telah diperkenalkan di England pada abad ke-19. Tidak keterlaluan jika dikatakan negara kita sendiri mendapat sedikit sebanyak inspirasi dan tempias dari negara China memandangkan kebaikan yang boleh didapati daripadanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Rawin. Nama saya Ratiswaran. Saya akan terangkan sumbangan dalam bidang astronomi. Dalam bidang astronomi, orang Cina mempunyai 3 pandangan yang berbeza tentang alam semesta, iaitu pertama pandangan yang dikenali sebagai Kaitian atau Kaitian, iaitu percaya alam berbentuk kubah. Kedua, pandangan yang menggambarkan alam berbentuk sfera, dan ketiga menggambarkan teori Wu Xuan Yep, iaitu teori angka raya yang tak terhingga. Ilmu astronomi Cina mempunyai kepercayaan alam ini adalah makhluk yang hidup. Apa juga kesakitan yang timbul dari satu bahagian alam akan dirasai oleh alam lain. Di samping itu, orang Cina juga mengkaji astronomi bagi keperluan asas untuk pentadbiran negara. Ilmu astronomi juga digunakan untuk menghasilkan kalender. Kalender tersebut adalah penting bagi urusan pentadbiran, menetapkan musim, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ia dibagikan kepada 2 kalender, iaitu kalender lunar dan kalender suria. Kalender lunar digunakan untuk upacara keagamaan, manakala kalender suria pula untuk melihat musim. Selain itu, orang Cina juga membuat pemetaan langit. Menjelang pada abad ke-4, ahli-ahli astronomi Cina seperti Shi Xian, Kan Ti, dan Hu Xian telah melakukan pemerhatian dan telah menyusun katalog langit yang amat rumit dan terperinci. Manakala pada abad M14M, Chen Chou telah menggabungkan peta tersebut ke dalam sebuah peta bintang. Orang Cina juga melakukan pemerhatian terhadap kejadian-kejadian nova dan supernova, letupan bintang. Mereka juga mencipta beberapa peralatan astronomi seperti sfera, bingkai yang digunakan untuk tujuan pengukuran, dan gnomon yang merupakan tiang pengukur bayang-bayang matahari. Selain itu, terhadap alam semesta juga dilakukan pada kira-kira 1300 SM. Contohnya, Caxin ataupun gas star yang dikenali sebagai Crab Nebula dilakukan pada abad ke-11 di China. Komet Halley juga hanya boleh dikesan menerusi rekod Cina. Orang Cina mempercayai matahari dan merekodkan secara sistematik. Di samping itu, gerhana bulan dan matahari juga direkodkan. Ada beberapa yang sumbangan yang lain di tamadun Cina dalam peradaban dunia, iaitu sumbangan dalam bidang matematik. Oleh itu, saya akan menjemput Encik Jeffrey untuk jelaskan lebih lanjut terhadap sumbangan tersebut. Sekian. Salam sejahtera kepada pensyarah, Puan Rosnah dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada sahabat saya yang telah menerangkan tentang sumbangan astronomi tadi. Saya Jeffrey, anak Albert Mani. ID student saya 202207040004. Saya akan memberi penerangan tentang sumbangan dalam bidang matematik. Pencapaian dalam bidang matematik turut mengharumkan nama China, nama tamadun China.
penguasaan dalam bidang matematik juga merupakan salah satu faktor kepada kecemerlangan orang China dalam bidang ekonomi. Menjelang abad ke-14, perkembangan ilmu matematik di China berkembang lebih pesat berbanding di Eropah. Pada ketika itu, masyarakat China mahir menggunakan pengetahuan mereka dalam bidang matematik. Dalam abad kedua Masihi, penggunaan abacus, kajian kualiti negatif, nilai pi, sistem perpecahan, dan sistem perpuluhan telah dihasilkan oleh pakar-pakar matematik China. Terdapat dua karya matematik China yang tertua, iaitu yang pertama adalah Chou Pei Suan King yang membincangkan mengenai kalender, pengiraan masa, bayang-bayang dan mengandungi catatan matematik sekitar tahun 1105 sebelum Masihi. Karya kedua pula ialah Chiu Chan Suan Su yang mengandungi 9 bab yang mengenai kira-kira, ukuran dan beberapa teori matematik yang lain. Karya ini dihasilkan oleh Liu Hui, iaitu 250 sebelum Masihi, dan merupakan kitab yang paling unggul sebelum 1000 Masihi. Dalam era dinasti Tang, pelajaran matematik telah dimasukkan ke dalam peperiksaan. Pengajian mengambil masa dalam 7 tahun di Guangzijian, iaitu Kolej Putra Negara, dan berdasarkan teks klasik berjudul Suanjing Sishu, iaitu 10 risalah panduan matematik. Dan pada tahun 1084, teks ini diulang cetak. Namun demikian, mata pelajaran matematik telah dikeluarkan dari peperiksaan awam kerajaan pada tahun 1230. Sungguh pun demikian, ini tidak bermakna matematik tidak penting dalam kehidupan masyarakat China. Bahkan, ia tetap menjadi unsur penting kepada tamadun China. Ini kerana setiap dinasti di China telah cuba membentuk sebuah pemerintahan yang lengkap. Sebagai contoh, gerakan penyatuan China yang dilakukan oleh Xi Huangdi menyatakan hasrat beliau untuk mengadakan satu sistem sukat, ukur dan timbang yang standard bagi China. Antara ahli matematik China yang terkenal ialah Li Hui, Zinji sekitar tahun 1300, Li Jin 1192 hingga 1279, dan Li Shahlan 1811 hingga 1882. Li Hui pernah menerangkan mengenai teori matematik semasa meletuskan era negeri-negeri berperang, iaitu 220 hingga 267 Masihi. Zhu Xinji pula adalah sarjana pengemara yang pernah merantau ke segenap pelosok China bagi mengajar ilmu yang dibawa oleh beliau. Penemuan tulang-tulang binatang, kulit-kulit, kura-kura pada abad ke-14 sebelum Masihi telah menyumbang dan meningkatkan pengetahuan tentang angka-angka. Pada abad ke-3 Masihi, muncul sistem tulisan yang stabil. Perbincangan awal matematik China adalah berkaitan segi empat ajaib. Segi empat ini sangat menarik kerana angka-angka baris yang menegak, mendatar atau miring dicampurkan, jumlah yang sama akan terhasil, iaitu 15. Dalam operasi membilang pula, pada mulanya orang-orang China menggunakan lidi buluh yang diletakkan sama ada di atas meja atau di atas tanah untuk menyatakan nombor ketika membilang. Angka China pada hari ini yang tidak jauh berubah daripada bentuk asal memperlihatkan hakiki ini sangat jelas. Sebagai contoh, 1
dibayangkan dengan 1 lidi terletak menetap. Manakala angka 2 dengan 2 lidi buluh dan angka 3 dengan 3 lidi buluh. Angka negatif dan positif juga wujud dalam matematik China. Angka positif biasanya disukai kerana ia membawa makna keuntungan, manakala angka negatif memberi keburukan, iaitu mengenai hutang, dan begitu juga dengan angka genap dan ganjil. Di samping itu, orang China juga telah pandai menggunakan angka perpuluhan berasaskan 10 dan aljabar. Ia banyak dibincangkan oleh ahli-ahli matematik China, iaitu Qin Chiu Shou. Dalam karyanya, beliau menerangkan persamaan berangka tinggi, persamaan tak tentu, dan menggunakan aljabar dalam persamaan trigonometri. Perkembangan dalam aljabar, iaitu algebra, ini bermula pada abad ke-113 Masihi. Perkembangan ilmu matematik di China memberikan sumbangan kepada dunia luar serta kemudahan kepada tamadun-tamadun lain untuk terus mendalami ilmu tersebut serta mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Sekian saja untuk penerangan saya untuk sumbangan matematik ini. Terima kasih dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada pengajar saya Puan Rosna binti Abdul Rahman, rakan-rakan kumpulan yang saya hormati sekalian. Saya Muhammad Zul Hakimi bin Muhammad Saad, nombor pelajar 20220140067, akan bercakap berkenaan sumbangan dalam bidang fizik, kimia dan biologi. Falsafah fizik China berkait rapat dengan kuasa yang dan yin. Menurut Yu Fan, falsafah ini sebenarnya satu falsafah yang kuat dan boleh dikembangkan lagi menjadi teori gelombang dan juga teori atom moden. Tetapi sayangnya sarjana China tidak menghasilkan idea yang sedemikian. Kuasa yang berkisar tentang turun naik gelombang sama ada pada air, elektromagnet atau atom. Sains China juga menunjukkan kemajuan dalam bidang optik, kamera obscura, cermin cekun dan cermin datar kira-kira abad ke-8 lagi. Bidang fizik China yang paling penting ketika itu ialah perkembangan tentang magnet. Ahli nujum China menggunakan papan nujum yang bermagnet dengan melambangkan bahagian atas sebagai langit dan bahagian bawah sebagai dunia. Penciptaan kompas awal pula adalah berdasarkan ikan gabus yang menunjukkan arah utara ke selatan yang diletakkan batu lot, manakala penggunaan jarum besi agak lewat dijumpai. Perkembangan dalam bidang kimia yang ada pada tamadun China dianggap lebih tepat oleh sarjana sains barat. Ia dikenali sebagai alchemy dan yang dianggap inferior dan merupakan pendahuluan kepada ilmu kimia yang ada sekarang. Dalam tamadun China, bidang kimia telah dimajukan oleh pengikut Tao. Kegiatan mereka dalam bidang ini dikaitkan dengan dua tujuan. Tujuan pertama ialah menggalakkan aktiviti sihat di kalangan manusia seperti bersenam, pemakanan dan pernafasan. Selain itu, mereka telah berjaya mencegah mayat daripada reput. Bukti kejayaan ini dibongkarkan dari satu penggalian di wilayah Hunan pada tahun 1972. Penemuan mayat puteri Dai yang meninggal dunia pada tahun 168 sebelum Masihi kelihatan masih segar dan tidak reput, membuktikan kejayaan ahli kimia China dalam mengelakkan proses perebutan mayat atau mengawet mayat. Dalam perkembangan lain pula, usaha menukar logam-logam bermutu rendah kepada emas dan perak telah dilakukan. Usaha ini disertai dengan kepercayaan yang dan yin. Mereka percaya bahawa logam yang bermutu rendah boleh ditukarkan kepada logam yang berharga dengan menukarkan yang dan yin logam tersebut. Ketekunan mereka dalam bidang ini menghasilkan penciptaan peralatan penting bagi kajian kimia seperti dacing dan alat suling dengan cara mengubah suai period Li bagi tujuan tersebut. Kaedah ini digunakan secara meluas di negeri China, terutamanya pada zaman kerajaan Tang. Dalam bidang biologi pula, tamadun China telah memajukan bidang ternakan dan pertanian. Ini dapat dilihat di mana binatang-binatang tersebut digunakan untuk tujuan ekonomi dan aktiviti seharian. Kerbau misalnya digunakan untuk aktiviti penanaman padi, kuda sebagai tunggangan dan ikan mas dan anjing peking sebagai peliharaan. Mereka juga melihara
Serangga berguna bagi menghasilkan lilin dan mengadakan kawalan serangga perosak dengan cara menggantungkan sarang semut pada pokok buah-buahan. Selain itu, ulat sutera juga dipelihara bagi menghasilkan sutera dan pemeliharaannya dilakukan sejak zaman Shang, lagi itu pada tahun 1500 sebelum Masihi. Kajian tentang tumbuh-tumbuhan juga dilakukan sejajar dengan keperluan perubatan dan ekonomi negara China. Penulis dan pakar yang paling terkenal pada masa itu ialah Li Shizhen yang lahir pada 1581 Masihi pada zaman Ming Li dan menulis perihal tumbuh-tumbuhan yang terdapat di negara China. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua rakan-rakan saya yang telah memberi penerangan yang cukup terperinci tentang sumbangan yang wujud dalam tamadun Cina. Jadi puan, bagaimana dari segi kajian yang kami lakukan berkenaan tamadun Cina? Dapat saya katakan di sini, tamadun Cina merupakan satu sejarah yang sangat menarik untuk kita kaji. Secara kesimpulannya, tamadun Cina telah membuktikan bahawa kegemilangan yang berlaku dalam tamadun Cina ini telah membawa banyak manfaat kepada peradaban dunia pada hari ini. Sumbangan yang dapat dilihat termasuklah strategi perang yang diperkenalkan oleh Sun Tzu yang dikenali sebagai The Art of War telah digunakan sebagai strategi bisnes di seluruh dunia pada masa kini. Kemudian, dalam bidang pendidikan pula telah membawa dunia pada hari ini untuk terus mengutamakan pendidikan. Selain itu juga, sumbangan tamadun Cina dalam bidang astronomi dan kemudian berjaya menghasilkan satu sistem kalender yang diguna pakai oleh semua penduduk dunia pada hari ini. Seterusnya, tamadun Cina juga telah memberi sumbangan dalam bidang matematik, fizik, kimia dan biologi yang sememangnya membawa perubahan besar dalam dunia kira-kira dan perubatan pada masa kini. Maka tidak dinafikan lagi bahawa tamadun Cina bukan hanya melakar sejarah dalam buku saja, bahkan memberi banyak sumbangan terhadap peradaban dunia pada hari ini. Dengan itu, saya memohon 10 jari, memohon maaf jika ada tersalah bahasa ataupun kesilapan, diharap dimaafkan. Terima kasih puan. Assalamualaikum.